Yang saya hormati pimpinan surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita duduk sebentar untuk sama-sama mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini suka untuk saya berkongsi satu fasal daripada surah Abasa, iaitu fasal yang pertama, ya, fasal yang pertama daripada ayat 1 sehingga ayat 10, insya-Allah, ya. Tak panjang. Surah Abasa ni pun surah yang ayatnya pendek-pendek, surah Makkiyah yang ayat dia pendek-pendek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermasam muka dan berpaling. Anja'ahul a'ma, apabila didatangi kepadanya seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan kamu tidak mengetahui, boleh jadi dia datang untuk membersihkan diri. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, ataupun dia inginkan peringatan supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, kaya, fa anta lahu tasadda, kamu melayani mereka. Wa ma alayka alla yazakka, sedangkan kamu tidak diberatkan jika mereka tidak beriman. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dalam keadaan bersungguh-sungguh, wa huwa yakhsha, sedang dia takut kepada Tuhan, fa anta anhu talaha, kamu mengabaikannya. Ya, sadaqallahul azim, ayat 1 sehingga ayat 10. Ya. Syekh Wahbah Zuhaili meletakkan fasal pertama ini di bawah tajuk Al-Musawatu fil Islam, ya, Al-Musawatu fil Islam, ataupun dalam bahasa Melayunya disebut sebagai konsep sama rata dalam Islam, konsep kesamarataan dalam Islam. Surah ini diturunkan kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang berdakwah kepada para pemimpin Quraisy, ya, para pemimpin Quraisy, para pembesar Quraisy. Termasuk di kalangan mereka ada Amr bin Hisham, ya, ataupun Abu Jahal. Ada juga Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, Umayyah bin Khalaf, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang ketika itu belum Islam, dan ramai lagi para pemimpin Quraisy ketika itu. Dan ketika Nabi SAW sedang memberikan dakwah agama, datang seorang sahabat yang dikenali sebagai Ibnu Ummi Maktum ataupun Abdullah bin Ummi Maktum kepada Nabi SAW, dan dia sebut, "Dzakirni ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berilah peringatan kepadaku." Lalu Nabi SAW bermasam muka dan berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum, tidak melayani Abdullah bin Ummi Maktum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dan menegur Nabi SAW atas perbuatan Nabi ketika itu, ya. Itu sebab turunnya ayat, dan kita pun masyhur tentang surah ini, ya.
Kita pergi satu persatu ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebut abasa wa tawalla. Ya, dia Muhammad bermasam muka dan berpaling. Ya. Abasa itu bermasam muka, tawalla berpaling. Ya. Abasa itu bermasam muka itu mengerutkan mukanya. Ya. Mengerutkan mukanya sehingga merah padam mukanya. Ya. Maksudnya kita dengan raut muka seseorang kita boleh nampak, ya, jelas masamnya itu, ya. Bukan menyimpan, dia tidak simpan raut muka masam itu. Nabi jelas nampak mukanya, kan? Sebab Nabi ni kalau dia marah boleh nampak, ya, dia suka boleh nampak pada muka dia. Dia tak pandai sorok-sorok muka dia, ya. Wa tawalla, dan dia berpaling, ya, berpaling yang daripada belakang ke depan, ya, berpaling yang 180 palingan itu, ya. Apabila anja'ahul a'ma, apabila didatangi kepadanya seorang yang buta, ya, al-a'ma itu buta matanya, ya. Abdullah bin Ummi Maktum walaupun dari sudut riwayatnya sangat buta matanya, tapi daripada penceritaan Anas bin Malik, Anas bin Malik meriwayatkan Abdullah bin Ummi Maktum itu terlibat dalam peperangan, ya, dia masuk dalam peperangan. Malahan ada riwayat daripada Anas juga menyebut Abdullah bin Ummi Maktum terlibat dalam peperangan, dilihat menaiki kuda dan membawa panji perang. Ada riwayat-riwayat yang menyebut begitu, ya. Maksudnya boleh jadi butanya Abdullah itu tidak buta yang betul-betul tak nampak, ya. Boleh jadi masih nampak kabur-kabur tu, nampak lagi, kan? Dia ada orang macam tu, kan, dia buta tapi dia masih nampak lagi. Kelibat tu dia boleh nampak lagi, mungkin tak nampak jelas tapi dia masih nampak, ya. Boleh jadi orang-orang dulu dia buta kerana menulis kitab dan sebagainya, boleh jadilah, kan. Sebab kebanyakan ulama-ulama yang buta pada saat tuanya kerana ketika mudanya sehingga saat tuanya dia menulis kitab, kan. Dia tulis kitab lah dia, kan. Ialah malam pakai lilin dan sebagainya, kan, ya. Jadi kita ni rabun apa semua buta ni sebab tengok TV kan. Orang dulu dia tulis kitab lah, kita ni rabun tengok TV, kan. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan kamu tidak mengetahui boleh jadi dia ingin membersihkan diri, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, ataupun dia inginkan peringatan supaya peringatan itu beri manfaat kepada dia. Boleh jadi Abdullah bin Ummi Maktum datang kerana dua sebab, kan. Sebab pertama, la'allahu yazakka, boleh jadi dia nak bertaubat, ya. Datang jumpa Nabi nak bertaubat, waktu tu datang nak bertaubat kena jumpa Nabi lah, kan. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, ataupun dia nak peringatan yang baru, boleh jadi nak dengar Quran yang baru, boleh jadi nak dengar hadis yang baru, kan. Waktu tu. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, kan, merujuk kepada para pemimpin Quraisy ketika itu. Allah Ta'ala sebut tentang golongan yang Nabi SAW sedang berhadapan itu. Adapun orang yang merasa dirinya cukup, fa antalahu tasadda, kamu melayani mereka. Wallahu a'lam, boleh jadi fitrah manusia ni bila orang yang lebih dilebihkan, orang yang kurang dikurangkan. Allah boleh jadi fitrah, kan. Kita berhadapan dengan orang yang kaya, kita lebihkan dia, padahal dia kaya dah, kita lebih, kita layan dia. Kita berhadapan dengan orang yang ada pangkat, kita lebihkan dia. Orang yang besar, kita besarkan dia, kan. Tapi kalau orang yang kurang, kita kurangkan dia lagi, kan. Tengok orang miskin, kita buat tak layan, kan. Tapi kalau orang besar,
dia datang, kita sambut, kan, kita kapet merah dan sebagainya. Padahal dia besar dah, mungkin tak layan lebih pun tak ada, tak kurang pun apa pada dia, kan. Kalau YB datang, semua bangun. Menteri datang, bangun semua, cium tangan apa semua. Tapi kalau orang OKU ke, kita buat tak layan. Kita orang miskin, kita buat tak layan, kan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW kerana melebihkan perkara itu. Dan perkara yang kita kena jelas adalah, sekalipun Nabi buat itu merupakan suatu kesalahan, akan tetapi kesalahan pada para Nabi tak sama kesalahan macam kita, kan. Dia tidak membawa dosa pada Nabi SAW. Sebab tu kadang-kadang disebut dengan khataya pada para Nabi SAW, disebut dengan khataya, ya, kesalahan. Dia tidak disebut dengan dunub ataupun sayyiat, ya, ataupun maasi dan sebagainya, ya. Walau bagaimanapun, ijtihad Nabi ketika itu tak sama juga macam kita. Kita tak boleh nak kata Nabi ni lebihkan orang kaya, tidak. Ijtihad Nabi SAW ketika itu, kalaulah orang-orang kafir yang besar ini menerima Islam, maka Islam akan diterima dengan lebih mudah, para pengikutnya akan ikut sekali, kan. Kita lain, kita layan orang besar, nak projek ke, nak apa ke, itu kita lah, kan. Tapi Nabi SAW melebihkan mereka ketika itu kerana mengharapkan kalaulah mereka masuk Islam, ya, sebagaimana yang Nabi sebut, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain, kan. Ya Allah, hebatkanlah Islam dengan salah satu Umar, ya, sama ada Umar bin Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham, kan. Kalau mereka masuk Islam, nescaya kabilah dan pengikut dia akan masuk Islam sekali, kan. Harapannya Nabi ketika itu macam tu, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menegur Nabi kerana Nabi melebihkan orang yang tidak Islam, yang kafir ketika itu, lebih pula berbanding dengan orang Muslim yang kurang, sama ada dari sudut kekayaannya dan dari sudut anggotanya, kan. Allah Ta'ala tegur Nabi. Sebagaimana saya ketika saya baca cerita berkaitan dengan salah seorang mursyidul am Ikhwanul Muslimin, kan, Syekh Umar Tilmisani. Syekh Umar ketika dijemput dalam satu majlis dengan Presiden Mesir, iaitu Jamal Abdul Nasir, dijemput datang dalam satu majlis. Bila Jamal Abdul Nasir ni presiden Mesir, kan, Republik Mesir. Bila Jamal Abdul Nasir datang, orang lain semua bangun, salam, cium tangan lah, biasalah, kan, salam atau tidak, kan. Bila ditanya kepada Umar, kepada Syekh Umar, kenapa tak bangun, orang lain semua bangun ni? Dia kata, macam mana dia nak bangun menghormati orang, sedangkan dia menangkap ramai pengikut Ikhwanul Muslimin dan menjatuhkan hukuman bunuh kepada para pemimpin Ikhwanul Muslimin, kan? Macam mana dia nak hormat orang tersebut, ya? Sebab tu paling asas kita boleh meletakkan dasar, ya, bahawa kehormatan seseorang atas hormatnya pada Islam, kan? Dan tidak ada hormat kepada orang yang tidak hormat pada agama, kan? Itu paling asas kita boleh meletakkan prinsip. Apabila dia menghormati agama, sekalipun dia bukan Islam, maka kita hormat dia, ya? Ramai orang dia boleh jadi dia tidak Islam, tapi dari sudut agama dia hormat. Saya tak ada masalah itu, kan. Islam nak buat apa, Islam buatlah, kami tak ada masalah, kan. Tapi ada juga orang yang Islam, tapi apa yang Islam punya dia bangkang dulu, kan. Nak ajar budak-budak solat, dia bangkang dulu, padahal dia Islam, kan. Nak ajar budak-budak sekolah supaya semayang, dia bangkang dulu, kan. Nak suruh budak-budak perempuan tutup aurat, dia bangkang dulu,
Islam orangnya, ya. Macam Abu Talib contoh, dia tidak Islam tapi dia tak menentang Nabi SAW, ya. Tapi ada orang yang Islam tapi dia jahat pada Nabi SAW, macam golongan munafikin, kan? Zaman kita pun ada, kan? Orang yang Islam jahat dia lebih, kan? Buat 355 dia tentang awal sekali, kan? Padahal tak ada buat apa sangat pun. Kalau dia tak buat, tak ada kena hukum. Itu contoh dia. Lebih jadi Allah Ta'ala sebut wama alaika alla yazakka, kamu tidak diberatkan kalau mereka tidak beriman, ya? Ataupun dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, kamu tidak memberikan hidayah kepada siapa yang kamu sayang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala beri hidayah siapa yang dia nak, kan? Kalau kamu lebih-lebihkan orang sekalipun, last kali tak Islam dia, kan? Maka kamu tak perlu lebih-lebih sangat. Kita usaha, tapi serahkan urusan hidayah pada Allah. Jangan kamu usaha sampai tahap saya juga yang bagi hidayah. Perasaannya itu, kan? Macam Nabi SAW berdakwah pada Abu Talib, sampai dia nazak, kan? Sampai Nabi istighfar pada dia. Begitu juga kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi solat jenazah kepada dia, malahan berdiri di kuburnya, ya? Dan Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala tegur perbuatan Nabi, ya? Yang tak perlu lebih-lebih sampai tahap itu. Kita pun ada orang Islam yang asyidda'u 'alal muslimin ruhama'u bainal kafirin, kan? Dengan orang Islam dia keras, dengan orang kafir dia lembut lebih pula, kan? Ada orang macam tu, kan? Kita boleh nampak kalau kita tengok secara umum dari sudut negara-negara umat Islam, sesama negara umat Islam dia bantu ala kadar je, tapi negara kafir dia lebih-lebih, kan? Bab serang macam Saudi contoh, kan? Dia serang Yaman bukan main lagi, proksinya dan sebagainya. Dengan Amerika, dengan Yahudi tak serang-serang pun sampai sudah, padahal berapa kilometer je naik atas tu, Israel atas tu, ya? Isu Rohingya ke contoh, sama juga, ya? Tiba-tiba ada negara kecil, negara apa, Gambia ke apa, dia pula pergi saman Myanmar kat Mahkamah Dunia. Ini negara umat Islam tak ada. Turki sembang lebih-lebih pun tak pergi saman juga, kan? Akhirnya kita hanya dari sudut yang betul-betul semangat, hanya umat Islam yang betul-betul sedar sahaja. Kita kumpul bantuan apa semua, nak cuba hantar apa semua. Tapi dari sudut kerajaan Islam tak ada yang betul-betul nak bantu, kan? Macam Australia terbakar lebih-lebih, kan? Sibuk je nak pergi. Kalau Malaysia diperlukan, kita akan hantar bomba dan sebagainya ke sana. Semangat bantu negara orang yang kafir lah, kan? Tapi negara umat Islam, semangat tu tak sama, kan? Buat ala kadar je dengan umat Islam, kan? Wa amma man ja'aka yas'a, ada pun orang yang datang kepadamu dalam keadaan bersungguh-sungguh, kan? Yas'a itu tak sama dengan yamshi, kan? Yas'a dengan yamshi berbeza, kan? Yas'a itu dalam keadaan berjalan yang bersungguh-sungguh, yamshi itu dalam keadaan jalan yang biasa je, kan? Sebab tu disebut sa'i itu berusaha bersungguh-sungguh, naik bukit dan sebagainya, kan? Sa'i, kan? Di antara Safa dan juga Marwah itu bersungguh-sungguh, ya, Maryam untuk cari air dan sebagainya, ya. Sebab Abdullah bin Ummi Maktum ini orang yang kurang anggotanya tapi lebih jauh semangat dia, luar biasa semangat dia,
kan? Malahan dia dilantik oleh Nabi SAW menggantikan urusan Nabi ketika Nabi tidak ada di Madinah, kan? Orang buta tapi diangkat menjadi naibul imam, kan? Menggantikan urusan pemimpin ketika pemimpin tidak ada di setempat sekian, kan? Buta tapi dia menguruskan pentadbiran, kan? Malahan dilantik menjadi muadzin Nabi SAW, berganti dengan Bilal, kan? Kejap Bilal jadi muazzin, kejap dia, banyaknya Bilal lah, kan? Sebagaimana yang kita masyhur tentang soalan Abdullah bin Ummi Maktum, kalau orang macam dia ni macam mana nak solat, macam mana wajib ke tak pergi solat berjamaah di masjid, kan? Lalu Nabi kata tak perlu. Tapi bila belum sempat Nabi berpaling, Nabi kata hal sami'tumun nida, dengar azan tak? Dia kata dengar kena datang, kan? Abdullah bin Ummi Maktum. Maka daripada hadis itu beberapa pandangan ulama mewajibkan orang Muslim untuk solat berjamaah di masjid, kan? Hukumnya bukan sunat muakkad, kan? Itu beberapa pandangan lah, kan? Jadi orang yang tak solat berjamaah di masjid tu dia pegang pandangan yang ringan lah, kan? Dia pegang pandangan yang ringan, kita pegang pandangan yang berat agaknya, kan? Mudah-mudahan lebihlah pahalanya, kan? Yang lain tu boleh jadi saya sembang jemaah kat rumah, itu kan jemaah juga. Tapi itu contohnya orang menyebabkan dia berusaha untuk semayang berjamaah di masjid walaupun buta, kan? Sebab tu kadang kita jumpa ramai orang-orang buta yang orang-orang OKU lah bahasa kita sekarang, kan? Orang kelainan upaya ni yang jauh hebat dia. Saya pun ada kenal beberapa orang buta tapi jadi peguam, kan? Belajar di UM dan sebagainya, jadi peguam, buta, terlibat dalam kes Lina Joy dan sebagainya, mempertahankan Islam. Buta orang dia, ya, kalau musafir dengan dia kita tak payah pakai Waze, tak payah pakai map apa semua ni, sebab dia tahu jalan semua. Tapi buta orang dia, nak makan apa kedai sedap dekat sini, dia kata nanti depan-depan tu ada kedai, dia ceritalah semua, kan? Jadi kita tak payah nak sibuk-sibuk search lah apa semua. Orangnya jauh, Sabah Sarawak pergi apa semua, buta. Itu kadang kelebihan orang. Wa huwa yakhsha, dan dia takut pada Tuhan. Boleh jadi yang kuatnya adalah Abdullah bin Ummi Maktum, dia buat salah dan nak bertaubat kepada Nabi SAW. Boleh jadi yang itu kuat dengan takkid daripada ayat Quran juga. Fa anta anhu talaha, sedang kamu mengabaikan dia, ya. Sebab tu kita Islam ajar innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kan? Allah Ta'ala tak tengok pada rupa paras kamu, kan? Tapi Allah Ta'ala tengok pada hati kamu dan amalan kamu. Tak ada orang yang boleh mendakwa bahawa dia lebih pada orang dari sudut amalannya dan fizikal dia. Saya ni orang kulit putih, jadi saya lebih mulia pada orang lain. Tak ada orang boleh dakwa macam tu, kan? Saya ni lebih kaya pada kamu, kan? Saya ni lebih ramai anak daripada kamu dan sebagainya, kan? Kita ni bila lebih kita banding-bandingkan dengan orang, kan? Sebab tu Islam datang menyamaratakan taraf semua orang. Yang Islam datang ketika itu, hamba pun sama dengan tuan, kan? Kasta pun tak ada dari sudut Islam. Kebanyakan tamadun masih mengekalkan kasta ketika itu. Malahan tamadun Arab pun masih mengekalkan kasta, kan? Tamadun yang agak lama juga mengekalkan kasta, macam tamadun India masih kekal lagi, kan? Ada orang yang mulia Brahma dan sebagainya, orang yang bawah tu, ya, dihinakan sangat, kan? Masih kekal sampai sekarang, ya. Jadi Islam datang buang semua benda tersebut. Tak ada orang lebih pada orang lain, ya. Malahan Nabi SAW pun walaupun dia mulia,
ruang untuk orang tegur dia pun masih ada. Ya, berbanding dengan ketamadunan yang lain, ruang untuk menegur pemimpin tak ada langsung. Islam datang sama ratakan orang. Kan? Tak ada lebih orang hitam, tak ada lebih orang putih berbanding orang hitam. Kan? Tak ada lebih orang yang sekian nasab dia dengan orang yang lain. Kan? Saya orang Melayu lebih mulia pada orang lain, tak ada. Yang memuliakan mereka hanyalah Islam. Islam yang menaik tarafkan orang, kan? Dan apa saja berkaitan dia digunakan untuk Islam, maka jadi manfaat untuk dia dan juga kelebihan untuk dia akhirat kelak, kan? Kalau dia ada pangkat tapi tak guna untuk Islam, kelak bakal jadi azab untuk dia. Kalau dia ada harta tapi tak guna untuk Islam, kelak jadi azab, bebanan untuk dia sahaja, ya. Itu Islam datang, ya. Sebab tu kita ni kalau paling kurang tengok orang, kalau bahasa kita mengemis, kan, mengemis ke gelandangan ke apa istilah-istilah yang kita guna, maka sedaya upaya buang dulu persepsi negatif itu. Sedaya upaya kita buang dulu, walaupun kita mungkin dengar macam-macam, kan, ni ada sindiket ke, ni ada ejen ke apa ke, kan. Tapi sebaik-baiknya kita buang dulu persepsi negatif itu. Tolong orang, biar tersilap tolong orang, jangan tersilap tak tolong orang, kan. Kalau kita tolong-tolong, rupanya dia penipu, kan. Sekarang ni kan banyak scammer, kan, telefon orang, saya tersangkut ni dekat Johor, duit saya tak boleh keluar lah apa semua, nanti tuan tolong bank in kat saya, nanti 2-3 hari saya bergantilah balik, kan. Kita pun baik sangat tolong, kan. Tak apa, mudah-mudahan tetap jadi amal kepada kita. Dia tipu, itu kerja dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Kita tengok orang jual tisu ke, OKU jual tisu, kita bantu, kan. Itu sebaiknya. Tak luak pun dengan berapa ringgit yang kita bagi, berbanding dengan kita bagi kemudian kita buruk sangka pula lagi, takutnya tak jadi satu amal kebaikan langsung untuk kita, kan. Maka Al-Quran datang, Islam datang, naik tarafkan orang, walaupun dia OKU, walau siapa dia sekalipun, mulia di sisi Islam. Macam kat Malaysia kita ada hampir, seingat saya dalam bulan berapa, tahun berapa tu, jumlah OKU Malaysia hampir 2 juta. Sekarang mungkin dah bertambah, kan, mungkin dah 3 juta mungkin sampai. Sebab masalah mental pun termasuk dalam OKU juga, kan. Malaysia penyakit nombor 2 yang banyak kat Malaysia ni mental. Jadi bukan pembunuh, dia penyakit utama dia bukan yang kita kenal jantung ke apa ke, kecil manis ke apa, tak, dia penyakit mental sekarang. Orang mental sekarang nampak macam okey tapi mental, kan. Ialah macam-macam, kan, sara hidup lagi apa semua, kan. Jadi gelandangan lah lebih selamat, dia kata. Kita pernah jumpa orang-orang yang dia bankrupt, lepas tu jadi gelandangan, mental pula orangnya. Tapi paling kurang dia ada sikit-sikit pemikiran, dia kata hidup macam ni senang sikit, tak perlu bergantung dengan bank, tak perlu sekian tanggung apa semua, setiap hari ada orang bagi makan, dia kata, kan. Itu orang dia, kan. Tapi penyakit yang mental pun dah masuk dalam senarai penyakit yang banyak di Malaysia, ya. Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian daripada surah Abasa ini, kan. Surah yang masyhur yang biasa kita baca, dan surah yang biasa kita baca inilah surah yang sangat penting untuk kita fahami, mudah-mudahan, ya, yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu saya umumkan untuk infak apa ni, pembinaan masjid pembinaan untuk masjid, pembesaran masjid di Kampung Berterhilir, Kota Baru, ya. Jadi kalau tuan-tuan yang ada kelebihan harta ataupun ingin dilebihkan harta, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, sama-samalah kita membantu pembesaran masjid tersebut, insya-Allah, ya. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Aqulu qawli hadha
Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala husni ibadatik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan tasbih kafarah suratul Nas.